Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila al-kubur wal jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات كلهم أجمعين شول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا مرزوقين حمدا مقبولين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصفائها ونور الأبصار وديائها بحق العظامة ذاتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علمي ونور قلوبنا كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Zalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid Bukit Pasir serta semua barisan ahli jawatan kuasanya. Yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, yang dihormati para barisan para alim ulama, yang dihormati tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat, dan anak-anak yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua?
Alhamdulillah. Kabari kabeh waras alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah muniakan pada kita akan nikmat yang tidak terbilang, yang tak terhitung, tuan-tuan. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surah An-Nahl ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan semoga nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, mudah-mudahan kita dapat gunakan, manfaatkan pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur banyak-banyak pada Allah kerana tuan-tuan kita telah dikurniakan sebesar-besar nikmat, iaitu nikmat iman dan Islam. Banyakkanlah kita berdoa dan berharap penuh semoga sepanjang kita hidup di dunia ini, saki-baki umur yang ada ini, dan sekiranya kita mati nanti, ending kehidupan kita dalam keadaan beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam yang berbahagia ini saya merujuk dalam kitab Nasaihul Ibad yang telah disusun oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani, iaitu berkenaan 6 perkara yang disembunyikan, 6 perkara yang disembunyikan pada 6 perkara. 6 perkara sing didelik ke neng 6 perkara. Nek coba ni kau yang lah. 6 perkara ini tuan-tuan di dalam pengetahuan Allah, dalam Allah Ta'ala yang berkuasa menentukan, yang mana namanya makhluk tidak berkuasa nak menentukan 6 perkara ini tuan-tuan. Yang tahu tentang 6 perkara ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata seorang khalifah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an telah berkata, Innallaha katama sittata fi sittatin. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menyembunyikan 6 perkara dalam 6 perkara. Yang pertamanya, katamar ridha fi ta'atin, menyembunyikan redonya terhadap ketaatan kepadanya. Senang cerita tuan-tuan hadirin hadirat, kata alim ulama, berkenaan amalan ini dibahagikan kepada 5 kedudukan. Ada orang yang beramal, amalnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita cari-cari. Ya. Amalannya sah dan kemudian diterima oleh Allah. Kising kita collect. Ibaratnya tuan-tuan melaksanakan ibadat solat. Solatnya sah dan diterima oleh Allah. Tuan-tuan jaga rukunnya, tuan-tuan jaga rukun kaulinya, bacaannya, rukun fi'linya, perbuatannya, rukun qalbinya dijaga, buat sebaik mana yang mungkin tuan-tuan. Ya, insya-Allah sah dan diterima oleh Allah. Ini yang kita cari-cari. Sebab kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, yang mana amalannya diterima ataupun tidak, Allah Taala tak bagi tahu. Tuan-tuan solat fardu maghrib tadi tuan-tuan tahu tak solat fardu maghrib tadi diterima ataupun tidak? Berarti apa orang? Orang berarti kan? Tuan-tuan wirid, tuan-tuan donga mau mengaminkan doa, tuan-tuan tahu tak doa tuan-tuan tu diterima oleh Allah ataupun tidak? Tak tahu tuan-tuan. Itu kemuliaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tak diberitahu terima amalannya ataupun tidak, itu nikmat Allah ataupun kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW? Ada sebabnya tuan-tuan. Kalau kita bandingkan umat-umat yang terdahulu tuan-tuan, contohnya saya nak cerita amalan yang paling tertua sekali, amal ibadah yang paling tertua sekali di dunia ini, adakah solat, adakah puasa, adakah ibadah haji, adakah korban? Jawapannya adalah ibadah yang tertua sekali, kata alim ulama, ibadah korban tuan-tuan. Ibadah korban ini bukan sejak Nabi Ibrahim, malah dilakukan sejak zaman Nabi Adam, yang dilakukan, diperintahkan oleh Allah kepada anak Nabi Adam alaihis salam. Yang mana ketika melaksanakan ibadah korban tersebut,
yang mana diceritakan tuan-tuan pendapat khilaf ataupun pendapat beberapa ulama, ada yang menyatakan anak Nabi Adam ni tuan-tuan 40 orang. 40 orang Siti Hawa bersalin 20 kali. Bermakna 20 kali tu bersalin kembar kabeh. Ya kembar. Tuan-tuan ada anaknya kembar? Ada mungkin sekali lah. Takkan 5 kali bersalin 5 kembar kabeh. Jarang tuan-tuan tapi tak mustahil sekiranya dengan keizinan Allah. Saya alhamdulillah juga walaupun badannya montil ni, dengan izin Allah dapat kembar juga sekali. Bukan saya yang bersalin, rumah saya tuan-tuan Itu pun orang sibuk tanya, ustaz dapat anak kembar ni macam mana? Naik atas ke, naik kanan ke, naik kiri? Itu kok ditanya, manalah saya tahu. Tak ingat makan apa, makan strawberry ke, makan kurma ke apa. Saya cakap ni dengan izin Allah dapat kembar. Kok ditanya macam tu. Itu baru sekali orang dah sibuk. Bayangkan kalau 20 kali bersalin kembar. Wish, nak kau ni orang tek-tek tuan-tuan ya. Ada setengah ulama menyatakan tuan-tuan, anak Nabi Adam ni seramai 25 orang, 12 kali kembar, ya, dan sekali sahaja tidak kembar, lelaki yang akhirnya, iaitu diceritakan Nabi Sis. Ada pendapat lagi yang menyatakan anak Nabi Adam ni seramai 13 orang. Siti Hawa bersalin seorang laki perempuan, laki perempuan, berselang-seli. Lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok, lanang wedok, akhirnya nombor 13 lanang. Mana yang benar ni? Wallahu a'lam. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Tuan-tuan tak tahu anak Nabi Adam sebenar berapa, tak apa. Tapi tuan-tuan diceritakan, tuan-tuan ini homework. Saya bagi homework dengan tuan-tuan dekat rumah. Nanti buka Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 27. Baca, ada diceritakan tentang kisah korban anak Nabi Adam ni tuan-tuan. Anak Nabi Adam yang bernama Qabil, tuan-tuan, anak Nabi Adam yang namanya Qabil tuan-tuan, saudara kembarnya iaitu namanya Iklimah. Manakala Habil, saudara kembarnya Labuda. Datang perintah Allah ketika itu, suruh Nabi Adam mengkahwinkan anaknya, adik-beradik berselang kembar. Syariat ketika itu dari bab nikah tak sama dengan syariat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Tapi dari segi akidah sama. Daripada Nabi Adam lah sampailah Rasulullah SAW, akidahnya sama, mengajak manusia supaya mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dan mengakui Rasul itu sebagai pesuruh Allah. Akidah sama. Dari segi syariatnya berbeza-beza. Kalau zaman Nabi Adam boleh kahwin adik-beradik, kita boleh kahwin adik-beradik? Tak boleh tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ringkaskan cerita, Qabil disuruh kahwin dengan saudara kembarnya Habil. Qabil suruh kahwin dengan Labuda. Manakala Habil suruh kahwin dengan saudara kembarnya Qabil, namanya Iklimah. Jadi anak Nabi Adam yang bernama Qabil ni orang nerimo. Orang nerimo ni orang gelem. Orang gelem ni tak nak, senang cerita. Tak nak dikahwinkan dengan Labuda. Di antaranya kenapa? Sebab orang Labuda ki orang pati wayu. Tak berapa nak cantik, senang cerita. Aku harap rapi juga karo kembarku. Saya nak kahwin juga dengan saudara kembarku Iklimah. Aku orang gelem karo Labuda. Buat apa pun. Tapi tak cakap jauh lah tuan-tuan. Saya nak juga kahwin dengan Iklimah. Aku tak nak kahwin dengan Labuda. Tapi Habil dia menerima. Qabil yang orang gelem. Lalu Allah Ta'ala perintahkan untuk melakukan ibadah korban. Ibadah korban yang diterima, itulah ibadah mana korban yang diterima, itulah yang besok boleh kahwin dengan Iklimah. Maka diceritakan tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Qabil ni tuan-tuan, dia bekerja sebagai petani. Diceritakan dia telah membuat korban. Korban ketika itu tak sama dengan syariat korban sekarang. Ketika itu dia korban mengikut apa yang diusulkan. Yang mana Qabil dia bekerja sebagai petani, dia telah mengeluarkan korbannya iaitu sejenis gandum yang tidak berkualiti. Ibaratnya beras hancur yang dikeluarkan. Sepatutnya beras yang paling apik sing dawa-dawa ngono.
ya, keti-keti ngono dawa-dawa. Tapi Qabil ni telah mengeluarkan korban hasil pertaniannya gandum yang low class. Gandumnya lah senang cerita, sing ora apik. Tapi manakala Habil, tuan-tuan, diceritakan dia bekerja sebagai seorang petani. Habil pula dia berkorban takwa Allah. Kerana takwa kepada Allah, dia telah mengeluarkan korban yang sing paling apik sekali. Yang mana dia telah menternak kambing, dia pilih kambing sing paling lemah sekali. Sing paling sehat untuk dibuat korban. Berbeza dengan Qabil tadi. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat, kalau tuan-tuan contohnya bela lembu, bela unta, bela kambing contohnya, ada 30 ekor ke 40 ekor ke ataupun lebih, tuan-tuan nak buat korban, pilih sing paling apik, paling lemu. Ojo pilih sing paling kering. Paling lemu ki didol. Ojo gawe korban, jangan tuan-tuan. Cari yang paling baik. Tapi kena jaga jugalah, bab fiqhnya kita jaga. Itu lembu tu kok gemuk sangat. Oh, itu aku nak buat korban hari raya ni. Oh, jadi wajib pula nanti. Cakap, insya-Allah lembu tu untuk buat korban sunat. Insya-Allah. Sebut insya-Allah, dia tak jadi nazar. Tak jadi wajib. Lalu tuan-tuan, apabila kedua-duanya dah keluarkan korban, diceritakan dalam ayat tersebut, keluar cahaya daripada langit menyambar. Senang cerita, korban Habil. Maksudnya korban Habil diterima dibandingkan korban apa? Korban Habil diterima, manakala korban Qabil tidak diterima oleh Allah. Tengok, jam tu dibagi tahu korbannya, diterima ataupun tidak. Tuan-tuan buat korban semalam ni, tuan-tuan, tahu tak korban tuan-tuan diterima ataupun tidak? Korbannya Haji Kasim. Oh, dagingnya wangi. Sedap. Ni contoh. Korbannya Kang Kaci Kamal. Oh, kok mambu ni apek. Apek tahu apek? Jawa okay. Mambu ni busuk. Perengus. Orang enak. Wah, risau tak gitu, tuan-tuan? Ui, kan? Tapi dekat dunia tak dibagi tahu. Apa hikmahnya umat Nabi Muhammad SAW ni beramal tak dibagi tahu akan ibadahnya diterima ataupun tidak, disembunyikan oleh Allah. Kenapa? Kerana di antaranya supaya kita semua, tuan-tuan, ada bersifat khauf, bersifat takut kepada Allah, dan ada bersifat rajak, berharap dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita melaksanakan ibadat solat, lagi-lagi solat fardu, tuan-tuan. Ya Allah, aku takutnya, ada perasaan takut. Aku takut solat aku ni tak diterima oleh Allah. Apabila ada perasaan takut, tuan-tuan, berusaha untuk memperbaiki solatnya. Melaksanakan solat dengan sehusuk mana yang mungkin. Sebab itu di antara perkara-perkara yang dapat membantu untuk menghusukkan solat kita, tuan-tuan, kata guru saya, ketika kita solat, kita yakin Allah Ta'ala mendengar bacaan yang kita baca. Kalau kita yakin Allah Ta'ala mendengar apa yang kita baca, insya-Allah kita baca dengan cukup baik, cukup cermat, cukup tertib. Kalau kita tak ingat Allah Ta'ala tak mendengar bacaan kita, itu yang kadang-kadang sembahyang diam aja. Allah. Sebut takbir pun Allah. Barnya tak ada. Dah tak sah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Angkat tangan dah betul. Angkat tangan hukumnya sunat. Sunat hayat. Lafaznya tu Allahu Akbar disertai dengan niat, itu rukun. Kalau Allah banyak tak bunyi contoh. Lepas tu dia rukuk, dia pergi rukuk contohnya. Baca dalam hati. Dalam hati bukan baca, tuan-tuan. Kena baca. Telinga kita sunat telinga kita dengar. Orang sebelah dengar harus. Sebelah lagi dengar makruh. Bila haram, lebih kuat daripada imam. Wah, tu ngalahkan imam pula, tu jadi haram, tuan-tuan. Dan yang keduanya, kita yakin Allah Ta'ala melihat apa yang kita rukun fi'linya. Walaupun kita sembahyang dewek,
Sembahyang teko awal ataupun balik nanti kabeh wis balik lebar isya riko ning masjid. Sembahyang sunat witir dulu contohnya. Boleh tak sembahyang witir di sebelah isya? Boleh, takut malam dia bukan ahli ibadah malam. Dia sembahyang witir dulu 3 rakaat. Kalau malam nanti boleh bangun, boleh buat sembahyang hajat, sembahyang tasbih. Cuma sembahyang witir tu jangan diulang lagi. Tapi kalau kita dah biasa bangun malam, tak apa, witir sebagai solat penutup. Walaupun kita sembahyang sorang-sorang dekat masjid, ada orang Allahu Akbar, betul-betul. Allah rukuk betul-betul. Tak ada orang Allah, bismillah, Allah, laju betul. Kenapa beza semasa ada orang dengan tak ada orang? Itu ada something wrong. Kita bertakwa kepada Allah ketika kita sendiri pun bertakwa, ketika di hadapan orang ramai pun bertakwa. Dan kita kena bertakwa kepada Allah di mana-mana saja kita berada. Jangan kita pergi haji, pergi umrah, Masya Allah, tabarakallah. Solat fardu 5 waktu dekat Masjidil Haram, pergi Masjidil Haram. Sembahyang subuh pukul 3 wis lungo. Sembahyang luhur pukul 11 wis lungo. Sembahyang asar pukul 3 wis lungo. Sembahyang maghrib pukul 6 wis lungo. Memang 5 waktu dekat Masjidil Haram. Solat berjemaah. Balik ke Malaysia, haram ke masjid. Atau balik pula. Jangan begitu. Jadi tuan-tuan, kalau kita yakin Allah Ta'ala melihat perbuatan dalam sembahyang, insya-Allah kita salah satu cara menghusukkan solat. Dan kita yakin Allah Ta'ala mengetahui rukun qalbi kita. Mulut kita kata dalam hati, lintasan hati saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat, ya. Tunai makmum kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Dalam hati. Tapi kita Allahu Akbar dalam hati. Wah, alhamdulillah. Bakal bapak mertua aku dekat belakang. Seronok betul aku pergi masjid hari ni. Jadi bapak mertua tahu yang aku ni kaki masjid. Ni contoh. Tuan-tuan mana dah berumah tangga semua. Cuma bujang 3 je tuan-tuan ni. Saya bujang 3 lah. Abang Ali ni pun bujang 3 juga. Ya? Yang lain saya tak berani nak sebut. Abang Ali nak marah lah tuan-tuan ni. Kalau kita yakin Allah Ta'ala mengetahui apa yang dalam hati kita, Allah mulut kata, aku sembahyang tadi kerana Allah, tiba-tiba kerana bapak mertua. Dia takkan berlaku. Ya. Kadang-kadang kita takbiratul ihram, apabila kita takbiratul ihram ni tuan-tuan, haram. Kita mengharamkan, maksudnya segala percakapan, perbuatan dan hati yang tidak ada kaitnya dalam sembahyang. Kadang-kadang Allahu Akbar. Nanti kalau balik ni, makan roti bakar sedap betul ya. Udah makan tose dengan teh tarik dekat depan sana. Mablis. Mulut baca Allahu Akbar kabira. Hatinya ingat tose. Contoh. Allah Ta'ala mengetahui tuan-tuan. Okey, itu pertama. Ada amal ibadahnya tuan-tuan sah dan diterima oleh Allah. Yang kedua, ada amal ibadahnya tuan-tuan hadirin hadirat tak sah dan tak diterima oleh Allah. Ini kita mohon perlindungan kepada Allah. Tak sah dan tak diterima oleh Allah. Amal ibadah apa tuan-tuan? Contohnya dia solat. Bang, malam tadi hujan lebat dek. Aku alhamdulillah hujan-hujan lebat tak boleh tidur. Aku sembahyang sunat tahajud 8 rakaat. Cuma saya tak ambil wuduk. Sejuk. Tapi kira-kira jugalah. Aku sembahyang juga walaupun tak ambil wuduk 8 rakaat. Ada orang hujan lebat, sejuk, berselimut. Aku kira okey lah, cuma tak ambil wuduk je. Sah ke tak solatnya? Ya, enggak sah toh. Walaupun 8 rakaat, orang jika wuduk, ya orang sah. Sebab wuduk itu salah satu syarat sah solat. Bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Nek solatnya wes ora sah, macam mana nak diterima oleh Allah? Tu contohnya. Nombor 3. Ada amal ibadahnya sah. Amal ibadahnya sah, tapi tak dipandang oleh Allah. Maksudnya ibadahnya sah,
tapi tak diterima oleh Allah. Solatnya sah, tapi tak diterima oleh Allah. Contohnya solat yang macam mana? Ini bagi perempuan. Perempuan kena, di antara solatnya sah tapi tak diterima oleh Allah, seorang isteri yang mendirikan solat, lagi-lagi terutamanya solat sunat, yang suaminya dalam keadaan murka. Contohnya lah, suaminya pukul 1 kok sadar, pinggangnya luar. Pinggang tahu pinggang? Pinggangnya boyoknya sarut tugel. Memang nak not ngono lah. Lepas tu kejutkan orang rumahnya. Makmu, tangi. Kalau panggilnya makmu lah. Kalau tuan-tuan panggil daling lah. Ayang. Kalau saya panggil pizza aje, ya, namanya pizza. Isteri yang pertama nama pizza. Pizza bangun. Kok isteri kita bangun kok nyentak. Kenapa bang malam-malam kejutkan kita, orang nak tidur tadi penat. Pinggang abang ni lo kok suakit tu. Dimak-mak lah, mak tu. Dipicit. Isinya kat apa? Welah duit wakeh lokek. Lu ngolang ngurut gini wak jamingan kono. Monjo sitik-sitik ngurut. Maksudnya apa? Manja sikit-sikit urut. Pergilah urut dengan wak jamingan sana, pandai urut. Daripada urut abang, aku ambil uduk sembahyang sunat tahajud, lagi dapat pahala. Ditinggal suaminya yang sakit boyok tadi tu. Dia ambil wuduk, dia solat sunat tahajud 8 rakaat, bukan 2, 8 rakaat. Suaminya dibiarkan aja. Suaminya, sampai hati makmu tinggal ke aku koyong gini. Sampai hati kau tinggalkan abang yang tengah sakit macam ni. Besok kau aku sehat, aku rapi meneh, rati weh. Saya cakap faham tu. Suaminya marah. Sembahyang istrinya 8 rakaat tu sah ke tak? Sah. Tapi takut solatnya tak diterima oleh Allah. Itu diantaranya. Sebab itu orang perempuan ni, kalau dah berumah tangga kena ada 5 I. Bakti, hati-hati, gemati, gemi, ules asi. Ni ibu-ibu, kena ada 5 I. Bakti, hati-hati, gemati, gemi, ules asi. Nek lanang ngomahi, ngingoni, ngeloni, ngayemi, ngayomi. Paham? Wah, ni kalau nak cerita 1 jam tuan-tuan. Saya cerita yang perempuan aja lah tuan-tuan. Walaupun beberapa orang tak kisahlah, nanti tuan-tuan ceritalah dengan yang isinya kat rumah. Perempuan pertama kena bakti, maksudnya patuh pada suami. Itulah, suami suruh urutlah dulu. Dah siap urut, sembahyanglah tahajud. Apa salahnya? Sembahyang tahajud hukumnya sunat. Layan orang tua, bukan orang tua. Layan suami itu hukumnya wajib. Dibuat dapat pahala, tinggalkan berdosa. Kalau sunat, dibuat dapat pahala, tinggalkan rugi. Tak apa pun betul juga, tapi yang lagi cuat rugi. Urut dulu. Itu namanya bakti, patuh pada suami. Selagi suami itu perintahkan yang benar, kena patuh. Janganlah pakai tudung, pakailah slim-slim sikit. Dapat bergaya sikit isi abang ni, suruh buka aurah contohnya. Tu tak payah patuh, tak apa. Nombor 2, bakti, hati-hati. Hati-hati ni waspada, menjaga maruah. Jangan suaminya do'ono, golek lanangan lain. Tadi apa lagi? Lanangan lain tadi? Tak payah cerita lah. Nombor 3, gemati. Gemati ni tuan-tuan, beri perhatian. Isteri ni kena tahu perhatian suaminya. Kalau tahu, saiz suaminya saiz berapa contoh. Tanya ibu-ibu, tahu tak saiz suaminya saiz berapa? Yang suami saya tanya, saiz isteri saiz berapa? Apa Ustaz? Baju lah contohnya, jangan cerita yang bukan-bukan kat masjid ni. Tahu ke tak tuan-tuan? Kalau dia prihatin, dia tahu. Suaminya kalau suka minum air, kopi ya tak manis, cair. Makanan kegemarannya apa? Lemet, sebab tak ada gigi. Contoh. Prihatin. Suaminya kalau sembahyang, dia suka pakai jubah. Jubahnya warna putih. Digosok macam mata pedang. Contohnya. Itu prihatin. Nombor 4,
Gemi. Perempuan ni kena pandai menguruskan ekonomi. Jangan semuanya suami. Bang, paipnya bucur lah bang. Bang, nak buka gas macam mana bang ya? Bang, anak kena demam macam mana bang? Bang, nak tukar pintu macam mana bang? Semua bang. Saya kalau isi macam tu, saya dekat dengannya, saya komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah kenapa komat? Habis kau bang aja? Saya komat lah. Ini gurau aja tuan-tuan. Ya. Sebab tu kata orang dulu, orang perempuan ni tuan-tuan, kena apa? Rengan di sumur, hemat di dapur, hangat di kasur. Oh, cerita tu panjang tuan-tuan. Hemat di sumur, maksudnya suka tolong suami. Kalau suaminya kerjanya petik kelapa sawit, dia tolong suaminya, pungut kelapa gugur contohnya. Rengan di dapur, suka masak. Hangat di kasur, tak payah cerita lah, atas tilam tuan-tuan. Dan yang akhir sekali, iaitu ules asi. Ules asi ni maksudnya kasih sayang. Okey, habis itu. Yang keempat, ingat tak tadi yang tiga tu? Entahlah ustaz, saya ni kalau dah lupa ya tak ingat, kalau ingat ya tak lupa. Yang penting aku wis krungu kok ustaz, iya betul. Nombor 4, amalannya sah. Tadi nombor 3, amalannya sah tapi tak diterima oleh Allah. Orang dipandang. Nombor 4, amalannya sah. Ya, amalannya sah. Diterima oleh Allah. Dapat pahala. Kemudian dipadam. Amalannya sah. Dapat pahala. Kemudian dipadam pahalanya. Ya Allah. Contohnya dia sembahyang. Sembahyangnya sah. Diterima oleh Allah. Sebulan kemudian dipadam. Kenapa dipadam pahalanya? Aku bulan yang lepas ya, time hujan-hujan tu, aku pernah sembahyang tasbih. Angger wengi aku sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih ki mau hampir 1 jam. Aku memang rajin kok, dino-dino aku gawe sembahyang tasbih. Contoh, dia ceritakan dia punya ibadah yang dilakukan dengan niat nak menunjuk baik-baik dapat pahala, dipadam tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan contoh, dia bersedekah, wakaf ke, dia suka ungkit-ungkit, tapi bukan orang sini ya. Tak ada kaitan yang hidup ataupun yang mati. Kau pergi masjid tak? Pergi. Sejuk tak? Sejuk. Kenapa masjidnya sejuk? Kenapa sejuk? Bukan. Sebab ada kipas helikopter. Kan ada masjid yang kipas helikopter. Ini kalau dipasang tak boleh, tanggal semua tiang ni. Kurang tinggi. Ada kipas helikopter, ada berapa unit? 3 unit. Agak-agak kipas helikopter tu, padahal dah setahun tu, baru dicerita. Kipas helikopter tu agak-agak boleh dengan sendirinya ke? Taklah, mana boleh dengan sendirinya? Yang berdiri dengan sendiri hanya Allah. Kipas tu makhluk. Tentu ada orang yang sumbang, ada orang yang wakafkan. Kau tahu siapa yang wakaf? Tak tahu? Kau beritahu ya kawan-kawan kau yang lain. Yang wakaf, analah. Analah yang wakaf. Analah yang sumbang. Kalau tak, semua panas. Dah setahun baru dia ungkit. Baik-baik dapat pahala, padam. Ingat tuan-tuan, terutamanya saya lah. Nombor 5. Ada amalannya sah. Amalannya sah. Kemudian diterima oleh Allah. Dapat pahala. Tapi pahalanya diambil orang. Diambil adik engsem ni sikit. Diambil haji sikit. Diambil jiran tetangga sikit. Diambil istrinya sikit. Istrinya pergi mana? Istrinya mengumpat, dia tak tegur. Bang, semalam kita pergi jemputan. Ya Allah, selikih betul lah tuan rumahnya tu. Kemproh betul. Macam-macam. Kita sebagai suami juga, makin ngelayan. Kenapa kau dulu masih hidup mengumpat? Suami aku tak pernah tegur, ya Allah. Dia makin tumpang sekaki, ya Allah. Habis kita nuntut. Dalam masa hidupnya,
Dia curi sport rim kereta orang. Contoh, dekat Bandung nak cerita sawit sebab tak nyawit, tuan-tuan. Dia tengok sport rim orang cantik. Dia curi sport rim orang. Besok dekat akhirat bayar dengan sport rim ke? Bayar dengan sport rim ke, tuan-tuan? Bayar dengan pahala, tuan-tuan. Itu yang besok ada, kata Rasulullah, dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala besok, ada orang yang muflis. Sebab dalam masa hidupnya senang cerita, dia tak menjaga hubungannya hablum minan nas terutamanya. Yang sangkut paut dengan maruah, sangkut paut dengan harta, sangkut paut dengan jiwa. Kena jaga, tuan-tuan. Jadi ada 5 kedudukan amalan. Okey, jadi pertama yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu menyembunyikan amalan kita yang baik sama ada diterima ataupun tidak. Yang keempatnya, apa yang disembunyikan? Nombor 5, nombor 2, minta maaf. Wa katamal mauta fil umur. Allah Taala sembunyikan kematian dalam umur. Tuan-tuan tahu tak tuan-tuan meninggalnya bila? Tahu. Ajal ni tak mengira muda ataupun tua. Tak mengira sehat ataupun sakit. Kadang-kadang tuan-tuan hadirin hadirat, orang yang jaga orang sakit tiba-tiba dengar meninggal. Rupa-rupanya yang meninggal bukan orang yang sakit, yang menjaga yang meninggal. Lagi-lagi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, tuan-tuan. Dalam hadis, tuan-tuan, rawahul Muslim, minta maaf, riwayat At-Tirmizi 3550 daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu zalik. Apa kata Rasulullah, tuan-tuan? Umur-umur umatku di antara 60 hingga 70. Maksudnya, kata Rasulullah, umur umat-umatku, kita semua ni termasuk average ni, lingkungan 60, antara 60 hingga 70. Ada tak yang lebih? Lebih 70 ada tak, tuan-tuan? Ada. Tapi kata Rasulullah, wa aqalluhum man yajuzu zalik, dan amat sedikit yang lebih daripada itu. Lebih ada daripada 70. Ada yang 80 kat sini? Ada. 73 ada? Ada. Tapi bilangannya sedikit. Siapa yang lebih 70, tuan-tuan, 71, bersyukurlah kepada Allah. Bonus tu, tuan-tuan. Jangan sombong. Kalau orang tanya, Haji ni, walaupun dah 80, handsome lagi, gigi masih ada. Oh, kaki makin tegak. Oh, makan pantang jumpa. Naik motor pun malam-malam boleh. Pakai handphone pun pakai gepeng Apple Kerawak. Apple Kerawak tahu? iPhone. 80 tahun pakai iPhone. Saya yang muda-muda, bukan muda, dah tua juga. 48 tahun pun dah tua. Tak pandai nak guna. 80 tahun pakai Apple Kerawak tu. iPhone. Oh, hebatlah Tuan Haji ni. Apa petuanya? Kita memang keturunan kita umur panjang-panjang. Atuk kita umur 120 tahun baru mati. Ni 80 tahun bagi keluarga kita memang biasa. Mana Allahnya? Mana Allahnya? Kalau ada orang puji kita, jangan lupa Allah. Alhamdulillah, dengan izin Allah. Saya panjang umur ni pun dengan keizinan Allah. Mudah-mudahan saya dipanjang umur dalam keimanan, memberi manfaat bagi orang-orang di sekelilingnya. Dan saya doakan Tuhan pun dalam dipanjangkan umur dalam keimanan. Bagus tak? Itu orang yang tawaduk, tak sombong. Tuan ni tanam pokok cili kok buahnya banyak betul ya. Pakai hidroponik. Kan ada yang dalam baldi tu. Pakai air tu kan ada. Buahnya banyak, satu pokok sampai 2 kilo, 3 kilo. Tengoklah orang. Kita pergi khusus ikut pejabat pertanian. Sana sini, Thailand saya pergi. Baja pun bukan calang-calang baja saya guna. Tengoklah. Mana Allahnya? Patut dijawab, Alhamdulillah, dengan izin Allah saya tanam lada ni menjadi. Ya.
Alah, lantarannya nih saya pakai baju ni. Kan bagus jawapannya. Jangan lupa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan nanti balik buka surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Rupanya dalam Quran bagi peringatan bagi yang orang berumurnya 40 tahun wa balagha arba'ina sanah. Dekat sini ada tak umurnya 40 tahun ni? Oh, sini macam muda-muda semualah, 30 lebih semua ni. Oh, abang ni 30 lebih. Ustaz ni ada tu. Siapa yang umurnya 40 ke atas lah, ke atas je 41 baru dulu ke atas ya. Siapa yang 40 ke atas ni, gawelah 5 perkara. Gawe 5 perkara. Lakukanlah 5 perkara ini tuan-tuan. Buka surah Al-Ahqaf ayat 15. Apa yang pertama kita kena buat umur 40? Qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya. Pertama tuan-tuan, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 40 jangan tak bersyukur, mengeluh aja memanjang. Kita ni yang dah umur 40, rumah pun masih rumah kos rendah. Orang-orang semua dah kos sederhana. Kita ni umur 40 asyik naik kereta kancil aja. Kita umur 40 baru awak seorang aja, belum 2 isterinya. Contoh. Contoh, takkanlah cakap macam tu, ni contoh tuan-tuan . Semua mengeluh memanjang, tak ada alhamdulillah. Umur 40 kena bersyukur. Sebab tu tuan-tuan, kita ni kalau mendirikan rumah tangga, isteri yang kita nikah tu insya-Allah bawa rezeki. Anak yang dilahirkan tu insya-Allah ada rezekinya. Sebab tu orang-orang dulu, mbah-mbah kita biyen, wang rumahnya 1 tapi anaknya piro? 14. Mbahku 14 wong. Anaknya 14 orang tuan-tuan. Kerjanya apa? Ngaik kelapa, nanam tomato, nanam pokok kacang panjang, nanam nenas. Tapi anaknya piro? 14. Kabeh jadi wong. Memanglah jadi orang ustaz tak jadi monyet. Maksud jadi orang tu maksudnya orang yang berguna lah, memberi manfaat. Apa rahsianya? Walaupun sekolahnya tak tinggi, LCE pun tak sampai, jangan cerita diploma, jangan cerita master, jangan cerita PhD. Tapi kenapa? Jawapannya di antaranya kerana mbah-mbah kita dulu bersyukur kepada Allah. Yakin kepada Allah. Rezeki itu Allah Ta'ala yang bagi. Ini kadang-kadang isi kita nak tambah lagi. Bukan isi tuan-tuan. Isi kita ni macam isi tuan-tuan. Tak. Kadang-kadang perempuan, abang nak tambah lagi lah. Tambah apa? Tambah anak. Tambah anak pun tak nak. 2 orang pun bisa kocar-kacir, toko pampers pun yuran-yuran. Bayu anak pun yuran-yuran tahu. Podo-podo kok tambah. Jangan. Sebab tu amalkan doa ni yang Pak Imam selalu baca. Pendek aja doanya. Lagu 60-an boleh hafal kok. Tuan-tuan, tuan-tuan tak apa, saya boleh hafal. Doa ni tuan-tuan baca. Lebar sembahyang. Wis nisa urung ya. Lebar sembahyang tuan-tuan, lagi-lagi sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, baca doa ni yang Rasulullah ajar kepada Muaz bin Jabal. Allahumma a'inni ala zikrika wa sukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa sukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, kita minta tolong pada Allah supaya sentiasa zikrullah, ingat pada Allah, dan sentiasa bersyukur kepada Allah, dan sentiasa memperbaiki amal ibadah kita kerana Allah. Sebab itu kalau kita, tuan-tuan hadirin hadirat, susah nak melakukan amal ibadah, contohnya tuan-tuan, kadang-kadang malam dah sadar pukul 4, tapi harap tangi ke, ya Allah, nak bangun tu macam ono sing gondeli lah, sing gondeli tahu gondeli,
Macam ditarik nak bangun kok tak kuat. Kok napu sangat tak kuat ni tuan-tuan. Tuan-tuan bacalah. Mohon pertolongan pada Allah. Baca hauqalah. Jangan baca hauqalah, hauqalah, hauqalah. Hauqalah, kolah, dah kolah pula. Jangan kolah lah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya. Kita ni tiada daya, tiada upaya, tuan-tuan. Jangan sombong. Kita tiada daya dan upaya untuk melakukan perintah Allah, ketaatan Allah. Kita tiada daya dan upaya untuk menolak kemungkaran, melainkan dengan pertolongan Allah. Tuan-tuan dapat hadir ke masjid ni pun dengan pertolongan Allah. Ya, banyakkan baca la haula wala quwata illa billahil azim. Jadi jangan dah 40 tak bersyukur. Kita ni umur 40, tanya adik dah berumah tangga belum? Belum. Alhamdulillah, ni memang bujang betul. Saya bujang lagi, dia beza. Bujang lagi, bujang beza. Dah ada isteri? Ya belum mau bisa bujang kok ada isteri. Ada periuk? Ada periuk? Tak ada kan? Ada pun bapaknya punya kan? Ustaz ni nyoal saya. Ada garam? Oh, tak ada. Ada apa lagi? Tapi cuba tanya saya, ada kereta? Ada. Ada motor? Ada. Ada periuk? Ada. Ada pisau? Ada. Apa lagi? Tanya lagi. Sebab dah berumah tangga. Kalau bujang, you ngono juga. Duit entek juga. Tapi nek wis rapi, duit entek. Tapi barangnya ketok. Betul? Ada cakap jauh pula tuan-tuan. Itu berkatnya berumah tangga. Sebab tu kalau orang pengantin baru, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khairu. Doakan tu berkat tu. Okey dah. Yang kedua, orang 40 pertama bersyukur. Nombor 2, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, wa ala walidayya. Tuan-tuan bersyukur. Kita kena berbuat baik pada ibu kita, ibu bapa kita, tuan-tuan umur 40. Jangan umur 40 lebih, 60 lebih, mentang-mentang kita dah ada anak wis rapi, ono mantu, ono putu. Faham saya cakap ni? Faham lah ya? Wis umur 40 lebih, 50 lebih, ono anak dah berumah tangga, ia ada menantu betul. Wis entok putu, dah dapat cucu. Tapi kalau ada mak ayah kita lagi, ojo lali mak ayah kita yang masih hidup. Lagi-lagi omah lagi pula kena. Tapi kalau rumahnya tak betul, tak lepas. Sebab suaminya ngayomi. Suaminya kena yang apa tadi yang akhir sekali? Ngayomi. Dah Isa. Azan dulu, nanti sambung 5 minit. InsyaAllah. Dah azan kan? Allahu Akbar. Asyhadu an la asyhadu an la haula.
La haula wala Allahu akbar Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد وسلم وأشرف درجة عالية رفيعة ومعصوم مقامه من الذي وعدته إنك لتخلف الميعاد ربي اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب العالمين. Perlu diingatkan tuan-tuan, kadang-kadang seorang ibu tu, seorang isteri, seorang suami dah ada anak, anaknya dah menantu, ada cucu, sedangkan dia masih ada lagi ibu bapa ataupun salah seorangnya, jangan lupa tanggungjawab kita sebagai seorang anak, lagi-lagi anak lelaki. Isteri kena ingatkan suami. Jangan isteri menjadi penghalang suaminya nak buat baik pada ibu bapa. Suaminya bawa balik maknya, abang ni kenapa bawa mak, kita sendiri nak jaga cucu kita. Pandailah mak nak uruskan, anak-anak yang lain kan ada. Jangan tuan-tuan. Ya, sebab apa, dalam hadis Nabi ada menyatakan tuan-tuan, kalau kita buat baik dengan mak ayah kita, yakin tuan-tuan, kalau kita berbuat baik pada anak kita, pada mak ayah kita, kita jadi anak yang soleh dan soleha, insya-Allah dengan keizinan Allah, anak kita, kalau kita ada anak, anak kita pun buat baik macam kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi daripada Imam Hakim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa barru abaakum tabirrakum abnaukum." Berbuat baiklah kamu kepada bapa kamu, pada ibu kamu pun sama, nascaya anak-anak kamu akan berbuat baik kepada kamu, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, hadirin hadiratnya dirahmati Allah, orang dah umur 40, pertama tadi tuan-tuan, jadi hamba abdan syakura, jadi hamba Allah yang bersyukur. Nombor 2, buat baiklah dengan ibu bapa ataupun salah seorangnya yang masih ada, tuan-tuan. Yang ketiganya tuan-tuan, orang yang dah umur 40 ke atas. Daripada 40 bermulalah. Jangan 40 belum mula lagi. Masih nak start, okey juga. Ni tak start lagi tuan-tuan. A'malan salihan tardahu, tuan-tuan. Dah umur 40 tuan-tuan, jangan lupa tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah, hanya melakukan perkara-perkara yang diredai oleh Allah. Ya, melakukan perkara-perkara yang diredai oleh Allah. Yang tak diredai oleh Allah, dia tinggal. Kawannya ajak main judi mesin. Wah, sekarang judi mesin tak payah mesin besar-besar. Pakai gepeng ni dah boleh. Masukkan aja dia punya apa namanya? Top point. Oh, pandai dia. Point. Berapa bayar? Boleh main. Oh, tu yang kadang-kadang bukan budak muda je. Bapak budak pun kadang-kadang sama. Oh, rupanya main judi rupanya. Ingatkan main game. Pak Imam datang, ni buat apa tu? Tengok kuliah Ustaz K contohnya. Imam tak ada, tukar lagi main judi. Ingat, walaupun Pak Imam tak nampak, dia lupa, Allah Ta'ala Maha melihat. Malaikat sebelah kanan, sebelah kiri sentiasa ada dia bersama dia. Kawannya ajak curi buah durian. Yuk, kita curi durian dekat tu. Apa tu, jalan apa namanya tu, Bukit Kelicap tu. Kita bawa guni ya. Wah, kita jalan bawa guni, kalau nyangkut itu buah durian. Aku dah sebih tempatnya, memang tip-top. Selamatlah insya-Allah. Cakap insya-Allah pula tu. Tapi dah umur 40. Astagfirullahalazim. Tobat. Biar tak makan durian tak apa. Engkau nak besok dekat akhirat, besok masuk neraka, makan buah zakum kau nak? Dah jangan. Ya. Yuk pergi solat berjemaah umur 40. Jom ada majlis ilmu.
Ada jamuan ke tak ada jamuan, dia pergi. Itu tak apa. Umur 40 tuan-tuan, nombor 3, lakukanlah perkara yang diredai oleh Allah. Yang tak diredai oleh Allah, tinggal. Nombor 4. Umur 40, nombor 4 tuan-tuan, yang dituntut. Yang dituntut, inni tubtu ilaik, bertaubatlah kepada Allah. Bertaubatlah banyak-banyak pada Allah. Sebab itu dalam kitab Hidayatus Salikin tuan-tuan, begitu juga dalam kitab Yawaqitu Al-Jawahiru tuan-tuan, 24 jam tuan-tuan masa kita dalam kehidupan kita 24 jam ni bahagikan kepada 3 bahagian setidak-tidaknya. Pertama, 24 jam tu ada waktu untuk bermunajat kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Dan ada satu bahagian lagi untuk apa tuan-tuan? Untuk muhasabah. Jangan satu hari tak ada waktu muhasabah. Contohnya sebelum subuh kita ambil, kita ingat apa yang kita dah buat hari semalam. Dan kita merancang hari ni nak buat apa. Dan yang ketiganya tuan-tuan, ada waktu 24 jam tu untuk memenuhi hawa nafsu. Apa ni Ustaz? Kok memenuhi hawa nafsu? Tuan-tuan, selagi kita hidup ada hawa nafsu, betul? Kita hidup jangan ikut hawa nafsu, tak betul? Kena ikut hawa nafsu. Tapi hawa nafsu yang macam mana yang nak diikut? Yang lawamah tinggalkan. Yang amarah tinggalkan. Lawamah tinggalkan. Mulhamah tinggalkan. Mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah. Itu buat. Itu nak ceritakan saya dah terangkan. Nanti tak balik-balik ni. Yang akhir sekali tuan-tuan. Jadi banyakkan bertaubat. Jangan tangguh-tangguh. Alah, umurnya biasa 40 kok Ustaz. Mbah kumbian mati ni 80 kok. Engkau 60 lah get taubat. Jangan. Jangan tangguh-tangguh. Dan yang akhir sekali tuan-tuan dalam ayat Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Disuruh kita tuan-tuan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berserah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jangan kita tawakal dengan harta kita. Aku besok hidupnya senanglah anak-anak aku ni. Aku dah tua pun senang, harta aku banyak, aset aku banyak. Kebun aku banyak, rumah aku besar. Dia bertawakal dengan harta. Itu adalah orang yang telah ditipu daya oleh syaitan. Aku hidup senanglah sebab kawan-kawan aku semua orang berpangkat-pangkat contohnya. Jangan. Bertawakallah, berserah kepada Allah, bukan kepada makhluk. Jadi saya rasa setakat itu saja. Saya baru terangkan 2 tuan-tuan, iaitu menyembunyikan redha Allah dan ketaatan Allah, dan menyembunyikan umur seseorang tersebut tentang kematian. Ada 4 lagi ya, next month insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma a'ti Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina sarrah. Allahumma ja'al jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la majba'una syaqiyya wa la matrudan wa la mahruma wa hab lana li musinina wa muqassirana li amilana wa hab lana kulla bi wajhikal karim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.